Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pengajian ataupun mukaddimah pembelajaran berkaitan dengan ibadat haji dan umrah pada malam ini, mari sama-sama kita tadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang telah diajarkan oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa ta'ala wa ridaihi wa قربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامر ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kesempatan kita pada malam ini untuk bersiri pengajian kita berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Pertama dan selamanya, sebelum kita menunaikan ibadah haji, terdapat beberapa perkara yang perlu kita lakukan di permulaan perjalanan kita dalam melaksanakan kewajipan rukun Islam yang kelima. Sebelum kita cerita tentang hukum hakam, sebelum kita cerita tentang wajib, rukun, sunat, dam dan sebagainya,
para ulama menganjurkan kepada kita untuk kita melakukan beberapa perkara. Yang pertamanya, sebelum kita bertolak ataupun bermula daripada detik sekarang, antara perkara yang mesti kita lakukan adalah membenarkan, membetulkan niat tujuan kita hadir menjadi tetamu Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan, bila kita nak pergi ke Mekah, kita akan mendapat satu gelaran yang tak boleh diberikan oleh sesiapa di dunia ini. Walaupun dia orang yang paling kaya, walaupun dia orang yang paling hebat, walau sesiapa sahaja dirinya, dia tak akan mampu untuk memberi gelaran tersebut kepada kita. Apa dia? Bila tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah hadir ke bumi Mekah nak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita ketahui bahawasanya orang-orang yang dapat sampai ke Mekah dan Madinah itu dipanggil, digelar sebagai Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Apa dia Duyufur Rahman? Tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seseorang ni dia jadi tetamu, sebenarnya bukan biasa-biasa. Kalaulah kita dengar seseorang datang, dia jadi tetamu kerajaan. Kita jumpa seseorang, dia kata dia jadi tetamu raja. Apa yang akan kita lihat? Kita akan lihat dia akan dilayan. Kenderaannya disiapkan, jalan perjalanannya itu dikosongkan untuk memudahkan perjalanannya dan setiap urusannya di tempat dia dijemput. Oh Ustaz, kami ni pergi haji, kami bayar sendiri. Maka bukannya penginapan disiapkan, makan pun bukan disiapkan dengan secara percuma sebagai tetamu. Tetapi kami bayar sendiri Ustaz. Betul. Namun kita perlu ingat ketika seseorang itu menjadi Duyufur Rahman, jadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sesuatu yang lebih besar Allah berikan pada tetamunya yang perlu disyukuri. Apa dia? Yang pertama adalah keampunannya. Orang-orang yang jadi tetamu Allah ni akan dapat keampunan Allah, akan dapat keridaan Allah, akan dapat rahmat Allah, akan dapat syafaat daripada Nabi, akan mendapat penyaksian daripada Kaabah, akan dapat penyaksian daripada Arafah dan sebagainya. Maka orang-orang yang menjadi Duyufur Rahman, apa yang perlu mereka sedar, mereka mendapat pelbagai kelebihan daripada Allah, kerana hari ini bila mereka sampai ke Mekah, mereka jadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi sebelum kita berbicara tentang ibadat haji dan umrah yang bakal kita lakukan, yang bakal kita tempuhi, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah Allah kurniakan kesempatan, Allah rezekikan terpilih untuk menunaikan ibadah haji. Ini bukan satu kebetulan, ini bukan sesuatu yang dirancang oleh sesiapa. Itu perkara yang kita perlu ingat. Tetapi ia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dapat hadir menjadi tetamu Allah. Ini bukan kebetulan, ini bukan dirancang, tetapi pilihan Allah. Sebab itu, kalau tuan-tuan, puan-puan dah dapat surat, dah lulus kesihatan, sebelum nanti kita jejakkan kaki ke bumi Mekah, kita alirkan air-air mata, kita melihat Kaabah, kita berdoa di samping Baitullah, kita beri salam di sisi baginda Nabi. Hari ini, benda mula-mula kita kena buat adalah sujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Kalau belum sujud syukur, kena sujud syukur. Dapat pergi haji ni nikmat yang besar daripada Allah.
Walaupun ada orang rasa, oh saya sebab ambil package yang paling mahal, sebab tu saya dapat. Tak. Ada orang yang nak dapat dan nak pergi package paling mahal. Tapi Allah tidak izinkan dengan pelbagai sebab. Ada yang kita telefon tak angkat, ada yang kita mesej tak balas, ada yang dah ada kemampuan tetapi ada masalah lain, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Jadi, apabila kita melihat semua perkara ini, kita sedar bahawasanya keberadaan kita ke bumi Mekah nanti itu adalah pilihan daripada Allah. Berapa ramai orang yang kita rasakan sebab dia ada duit dia sampai Mekah, tapi sebenarnya ramai orang yang pergi Mekah tak ada duit. Berapa ramai kita rasa orang yang sampai Mekah sebab dia sihat, tapi kita akan lihat berapa ramai yang lebih sihat tapi tak sampai. Ini perkara-perkara yang perlu kita ingat, perkara-perkara yang perlu kita sematkan dalam diri kita, dalam hati kita, sanubari kita, dan selalu kita perlu ulang. Kita datang atas panggilan Allah. Kita datang atas jemputan Allah. Kita datang kerana Allah nak bersihkan diri kita daripada noda dan dosa. Kita datang kerana Allah nak berikan kebaikan pada kita. Bukan kita mendabik dada, kita layak untuk hadir menjadi tetamu Allah. Kalau tidak nanti akan kering mata kita dari air mata. Akan keras bibir kita daripada mengaku dosa dan kesalahan. Akan kaku kaki kita dari melangkah ke rumah-rumah Allah. Kenapa? Kerana kita rasa kita datang atas kapasiti sendiri. Jangan kita jual dunia kita untuk akhirat. Jangan kita jual akhirat kita untuk mendapat dunia. Maka apa yang telah dan akan Allah berikan ketika mana kita berada di kota Mekah nanti, kita terima dengan ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara Sebentar pertama. Ustaz, nak tanya. Yang lain, audio jelas tak? Cuba boleh komen dekat, maaf Ustaz dekat bawah Ya, tu, boleh. cuba boleh komen dekat chat. Yang audio jelas tak? Okey, kalau tak jelas, mungkin boleh cuba sebab saya dengar jelas. Kalau orang lain pun jelas, mungkin yang dekat atas tu, kalau yang tak dengar tu ada gambar dekat atas sebelah kiri tu, kemungkinan ada gambar Allahumma salli, ada gambar volume tu, boleh tekan kat situ, tekan speaker. Okey, baik Ustaz. Maaf Ustaz, mengganggu Ustaz. Okey, baik. Kalau tak jelas bagi tahu saya lah. Itu yang saya minta buka muka saya dulu supaya kalau sangkut saya sedar saya tengah sangkut. Sebab saya sekarang masih berada di Madinah. Jadi takut kadang-kadang line tu tak berapa clear bila di hotel. Baik. Perkara pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita pergi ke kota Mekah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita membetulkan niat dan tujuan kita menjadi tetamu Allah. Kita hadir bukan untuk siapa-siapa, bukan kerana apa-apa, namun hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang sangat penting, perlu kita ulang dan ulang dan ulang. Kerana sifatnya hati manusia itu berubah-ubah. Walaupun mungkin kita datang sebab suami saya dapat tawaran, saya datang Ustaz. Saya datang sebab kawan saya ajak, maka saya pun pergi. Walau apa sekalipun penyebabnya kita hadir, yang perlu kita ingat, kita hadir adalah kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya amal yang kerana Allah yang akan Allah terima. Inilah perkara yang paling utama perlu kita ingatkan sebelum kita buat haji. Sebelum nanti kita melangkahkan kaki ke Baitullah,
Sebelum kita melihat Kaabah, kita tengok Kaabah, kita kata, Ya Allah, orang-orang berdosa dan banyak maksiat macam saya ini Allah masih pilih untuk melihat Kaabah kebesarannya. Tak tergambar dalam fikiran saya dapat sampai ke Mekah. Tak tergambar dalam pemikiran saya dapat wukuf di Arafah. Sebelum semua itu berlaku pada diri kita nanti ketika buat haji, sekarang kita kena betulkan niat dan tujuan kita hadir menjadi tetamu Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana apabila kita buat haji, tujuan kita hanya satu. Ataupun orang mesti tanya kita, haji, abang, kakak, ibu, ayah, kenapa nak buat haji ni? Jadi nanti ada orang kata apa? Oh, saya buat haji ni sebab nak menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Betul tak? Betul jawapan. Jawapan tu betul. Tapi bila kita nak pergi ke Mekah, kita perlu ada satu matlamat yang ingin kita capai. Apa yang ingin dicapai oleh orang-orang yang pergi ke Mekah ni? Sudah tentu jawapannya mendapat haji yang mabrur. Baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan baginya melainkan orang yang mendapat haji yang mabrur itu akan mendapat syurga. Jadi kalaulah ditanya pada kita apa yang kita nak masa buat haji ni, jawapannya kita nak mendapat haji yang mabrur. Kita nak mendapat haji yang mabrur. Namun mendapat haji yang mabrur bukan semudah ABC. Bukan semudah makan dan tidur. Ada perkara yang kita kena buat, ada perkara yang kita kena tinggal. Ada pelbagai perkara yang perlu kita ambil perhatian. Itu nanti akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lain. Nanti masa kita pertemuan secara fizikal untuk intensif dan juga apa kita panggil praktikal, kita akan sebutkan. Ketika kita di Mekah Madinah, kita akan ulang bagaimana kita nak dapatkan haji yang mabrur. Dan kita kena letak target dan matlamat bila kita pergi haji, apa yang kita nak? Kemabruran. Dan apa yang kita nak? Segala yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang datang ke bumi Mekah dan Madinah menjadi tetamu Allah dan menjadi penziarah baginda Nabi SAW. Mari sama-sama kita betulkan niat kita, tujuan kita. Walaupun mungkin sebelum kita dapat surat tawaran ni, macam-macam tujuan dan niat kita. Namun hari ini, tujuan dan niat kita hanya satu. Kerana Allah juga ingin mendapat haji yang mabrur. Perkara kedua yang dipesankan oleh para guru kita adalah apabila seseorang sebelum bertolak menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dilakukan adalah dia meyakini dan mempercayai di setiap perkataan dan janji Nabi SAW. Ini antara perkara yang perlu kita sematkan. Kenapa? Kerana ibadah haji ini ibadah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Kita pergi ke Mekah Madinah, tempat turunnya wahyu kepada Nabi, dan hadis-hadis baginda Nabi telah Nabi sebutkan di tempat-tempat yang mulia ini. Kalaulah orang yang kurang rasa percayanya kepada Nabi, orang yang tidak yakinnya di atas perkataan Nabi, maka nanti dah duduk di hadapan masjid pun tak pergi masjid. Dah duduk di hadapan Masjid Nabawi pun tidak menziarahi baginda Nabi. Kenapa? Kerana kekuatan yakinnya di atas apa yang Nabi sebut kurang. Tapi orang yang tinggi percayanya, besar azamahnya, rasa keagungan Allah dan Rasulullah dalam dirinya, maka mendengar setiap perkataan Nabi
maka dia akan merasakan semua yang Nabi sebutkan ingin dilakukan. Ini perlu ada dalam jiwa setiap orang-orang yang ingin menjadi tetamu Allah. Untuk setiap orang yang ingin menjadi pelaksana kepada rukun Islam yang kelima, ibadat haji, dan juga diteruskan dengan melaksanakan ibadah umrah. Betulkan niat kita, datangkan yakin dan percaya kita kepada perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan insya-Allah melalui jalan-jalan tersebut kita akan mendapat haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan dengan mukaddimah pembelajaran secara intensif berkaitan ibadat haji dan umrah. Tujuannya agar apa yang kita lakukan nanti kita dapat lakukan dengan sempurna. Dan ingatlah, ibadah haji ini anggaplah ibadah yang pertama dan terakhir yang kita lakukan di dalam hidup kita. Sebab itu jangan disia-siakan, jangan dirugikan. Kerana apa? Kerana kita harapkan semua yang ada bersama dengan kita ketika kita melaksanakan nanti ibadat haji, semua itu akan jadi saksi depan Allah betapa kita datang dengan sifat seorang hamba. Kita nak orang keliling kita jadi saksi depan Allah. Kita nak Kaabah jadi saksi depan Allah. Kita nak Arafah jadi saksi depan Allah. Kerana yang kita ingin banyakkan selain ibadah kita ketika berada di Mekah dan Madinah adalah memperbanyakkan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasa mungkin baiknya saya kenalkan sedikit tentang diri saya bagi yang mungkin kali pertama bertemu muka walaupun secara maya dengan saya dan juga asatizah-asatizah yang lain. Nama diberi Ahmad Salahuddin bin Harun. Saya berasal daripada Perak dan telah berkhidmat bersama dengan syarikat pelancongan Yaskin bermula tahun 2017. Dan sekarang diberi tanggungjawab sebagai Ketua Pembimbing Ibadat Haji Syarikat Pelancongan Yaskin. Dan di bawah saya nanti akan ada beberapa orang asatizah yang akan sama-sama membantu haji dan hajah, ibu dan ayah, supaya ibadat haji yang bakal kita lakukan bersama, kita harapkan ada pandangan Allah padanya, ada keampunan Allah yang akan kita peroleh, air mata yang mengalir menjadi sebab nanti kita diampunkan dosa. Bahkan kita harapkan air mata itu akan memadam api neraka buat diri kita. InsyaAllah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi nanti insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah akan bersama dengan saya dan juga pasukan daripada bahagian bimbingan, juga bersama bahagian operasi. Jadi bimbingan ni takkan lengkap tanpa operasi yang baik. Jadi nanti kita akan kenalkan satu persatu pada pertemuan secara fizikal nanti dengan semua orang yang bakal bersama dengan haji dan hajah dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebab itu kita buat persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ni awal. Mungkin haji dengan hajah baru selesai je medical, dah kena khusus dah. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kita dapat benar-benar buat persiapan. Yang kedua, supaya kita lebih saling mengenal antara satu sama lain. Maksudnya apa? Kesempurnaan
pelaksanaan ibadah haji ini perlu kerjasama dari semua pihak. Daripada pihak pengurusan, daripada pihak bimbingan, bahkan dari pihak haji dan hajah. Kita sama-sama usaha supaya kita semua mendapat haji yang mampu. Kita berusaha untuk tolong antara satu sama lain. Kita berusaha supaya tidak buruk sangka antara satu sama lain. Kita berusaha untuk jaga lidah kita daripada berbicara yang tidak Allah redai semasa kita melaksanakan ibadah haji, bahkan seterusnya sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti sebarang persoalan berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, terutamanya haji dan hajah, boleh rujuk pada bahagian bimbingan kita, ataupun nanti kita akan maklumkan bagaimana kalau nak rujuk kepada tabung haji. Baik, insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita akan lihat slide kita. Kita akan lihat slide kita, dan saya pun tak bercadang untuk panjang sangat di permulaan ni, sebab masa saya dengan haji dan hajah ni lain. Masa saya ni baru pukul 5 petang. Haji dan hajah dah dekat 10 malam. Walaupun kita belajar itu sedikit, namun kita harapkan kita dapat memahaminya dengan fahaman yang baik. Sebab itu dalam doa yang kita baca tadi, apa yang kita harapkan ni haji dan hajah ni, sebelum nanti pergi kursus intensif tabung haji ke, sebelum pergi kursus intensif kita ke, antara yang kita kena doa kepada Allah apa dia? Yang pertama kita doa pada Allah, ya Allah, jadikan kefahaman saya dengan kefahaman yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apa yang saya dah pelajari, apa yang saya sedang pelajari, apa yang akan saya pelajari, jadikan nanti bila saya memerlukan ilmu tersebut datang kepada saya untuk diamalkan. Ada orang belajar pun banyak, kursus haji sampai 4-5 tahun datang, itu satu perkara yang sangat baik. Buku dibaca pun banyak. Hadir lagi kepada majlis-majlis pengajian umum berkaitan ibadat haji. Namun bila dia melaksanakan ibadah haji, dia dilupakan tentang semua perkara yang dia belajar. Maka itu perkara yang sangat merugikan. Kita kena ingat, ilmu yang bermanfaat ni apa dia? Ilmu yang mampu untuk diamalkan. Baik, mari kita lihat kursus intensif haji musim haji 1445-2024. Ni yang tabung haji sediakan. Oh Ustaz, kalau macam tu kita pergi yang tabung haji je dah, kursus tak payahlah Ustaz buat 2-3 kali, kami pun penat dah dengar. Kenapa kita kena buat juga? Kerana perjalanan kita ada sedikit perbezaan dengan apa yang telah haji dan hajah belajar dalam kursus asas haji dan juga kursus intensif haji. Antaranya apa dia? Kalaulah perjalanan ibadat haji dalam kursus haji, daripada hotel penginapan, haji dan hajah akan terus ke Arafah pada 8 hari bulan Zulhijjah. Namun kita, syarikat pelancongan Yaskin, setakat ini, daripada dulu lagi, antara kita lakukan adalah haji yang kita namakan sebagai haji tarwiyah. Apa maksud tarwiyah ni? Pada hari 8 Zulhijjah. Biasanya 7 malam 8. Lepas maghrib tu, dah masuk 8 hari bulan, kita dah bergerak ke Mina. Kita tak bergerak ke Arafah. Ustaz, kena pergi wukuf Ustaz. Sabar, belum lagi masuk. Kita tak bahas lagi masalah tu. Ni kita nak cerita apa dan bagaimana perjalanan kita yang kita katakan berbeza tu. Iaitu apa? Apabila pada 8 hari bulan Zulhijjah ataupun 7 hari bulan malam, kita akan pergi ke Mina. Jadi hari itu dinamakan sebagai tarwiyah. Baginda Nabi SAW daripada Mekah, apa yang Nabi lakukan pada 8 hari bulan Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina. Jadi kita pergi ke Mina dulu. Nanti kita akan ceritakan apa kita nak buat kat sana. Dan nanti pada 9 hari bulan Zulhijjah, barulah kita akan pergi ke Arafah selepas subuh. Jadi
Kita kena tahu perjalanan haji kita bila kita pergi ke Mina ni pada 9 Zulhijjah. Maksudnya apa? Kita tidak bermalam di Arafah. Lepas maghrib je kita tunggu turn, kita akan bergerak ke Muzdalifah. Kemudian daripada Muzdalifah kita akan terus bergerak ke Mina selepas tengah malam. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita beri penerangan supaya haji dan hajah, ibu dan ayah faham bagaimana perjalanan yang kita lakukan. Kefahaman ni penting supaya apa? Nanti tidak berlaku salah faham, tak berlaku kesilapan dalam ibadah yang dilakukan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita boleh tengok slide yang pertama daripada slide yang disediakan. Ini perkara yang paling penting, paling banyak akan diucapkan ketika kita buat haji. Apa dia? Namanya lafaz talbiyah. Ni. Jadi bila kita tengok slide ni, apa yang kita nak buat? Kita ingatkan dalam diri kita, kita tulis nota dekat tepi. Apa kita kena buat? Fahami maknanya, hafal lafaz ni. Kenapa? Kerana selepas seseorang itu berniat ihram haji ke, ihram umrah ke, zikir yang paling afdal adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi nanti kalau kita dekat Movenpick tu, bila dengar talbiyah tu saja mengalir air mata, berdebar rasa hati kita, ya Allah, nak pergi haji dah. Jadi bila kita dengar lafaz talbiyah, kita kena faham apa dia. Ingat, talbiyah ini zikir. Ingat, talbiyah ini ibadah. Bukan nyanyi saja-saja. Kita sebut labbaik Allahumma labbaik, diberi pahala pada apa yang kita ucapkan. Ada orang dia rasa, zikir lah benda lain. Benda lain tu kita zikir. Namun ketika dalam ihram, ketika kita beralih tempat, ketika kita duduk, kemudian berdiri, naik bukit, turun bukit dan sebagainya, naik kenderaan jalan kaki, ibadah yang kita perbanyakkan adalah talbiyah. Dan kita kena fahami maknanya dengan baik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sedar. Kita benar-benar rasa bahawa sini kita datang atas jemputan Allah. Berapa ramai orang yang tak sangka pun dia terpilih. Berapa orang yang masih tak percaya dia dapat panggilan haji. Berapa ramai? Ramai. Maka bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, kita kata, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami datang, ya Allah. Ya Allah, nantikan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keampunan-Mu pada kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajat dan permintaan kami, ya Allah. Itu kita hadirkan dalam hati kita. Ya Allah, tunggu saya nak datang dah. Ya Allah, tunggu. Dan ketika kita melihat Kaabah, kita ketika mana tunduk, kita dongakkan kepala kita nampak kepada Baitullah, seumpama orang yang sudah lama tidak bertemu. Orang kalau dah lama tak bertemu ni apa? Tak bercakap, tapi yang hanya adalah air mata yang mengalir. Ya Allah, pendosa-pendosa seperti kita yang banyak salah, yang banyak kurang, yang banyak maksiat, Allah pilih menatap rumahnya. Jadi orang-orang yang punya hati dah tentu akan mengalir air mata. Bila disebut Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra, dia berdoa kepada Allah, tambahkan kemuliaan kepada Baitullah dan tambahkan kemuliaan kepada orang yang memuliakan Baitullah. Kita harapkan agar nanti di akhirat Kaabah jadi saksi di hadapan Allah. Bahkan bagaimana akhlaknya orang-orang saleh disebutkan di dalam kitab Hajjul Mabrur wa Sa'yul Mashkur.
bagaimana orang-orang soleh ketika melihat Kaabah, mereka akan buka mata mereka. Kemudian mereka tutup mata. Kemudian mereka buka mata. Kemudian mereka tutup mata. Mereka bukan kelip, tapi mereka buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Kenapa? Kerana ingin setiap kali melihat Kaabah dihitung sebagai ibadah. Ketika setiap kali melihat Kaabah, mereka diberi kemustajaban berdoa. Sampai begitu akhlaknya orang soleh menjaga tempat mustajab dalam kehidupan mereka. Hari ini ada orang datang ke Mekah, tempat mustajab pun dia tak tahu. Akhirnya dia melaluilah segala tempat-tempat mustajab tanpa minta apa-apa kepada Allah. Sedangkan bumi Mekah, bahkan ketika buat haji nanti, kita berada di bumi yang sangat mustajab untuk berdoa. Orang nak minta apa, Allah akan bagi. Siapa nak diampunkan, Allah akan ampunkan dan sebagainya. Jadi, ingat, lafaz talbiyah ini difahami, lafaz talbiyah ini dilancarkan bacaannya dan kalau boleh dihafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, puan-puan, duyufur Rahman, calon-calon tetamu Allah, penziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak menggunakan ataupun kita nak bertalbiyah ni, daripada hari ni ke Ustaz? Kalau macam tu daripada hari ni kita talbiyah. Tidak. Daripada kita bermulanya niat ihram. Jadi nanti kita akan tengok seseorang itu sama ada niatnya itu tamattu' ataupun ifrad ataupun kiran. Salah satu antara tiga ni, ifrad, kiran ataupun tamattu'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang buat ifrad dan juga kiran, dia akan niat haji di atas kapal terbang. Kalaulah seseorang itu dia niat tamattu', maka dia akan niat umrah di atas kapal terbang. Tak kira lah niat mana satu, selepas niat ihram, maka zikir yang paling afdal adalah talbiyah. Bukan bermakna kita tak buat zikir yang lain. Tak. Zikir lain kita teruskan. Namun talbiyah itu kita tambah. Baik, seterusnya. Pengenalan haji dan umrah dan amali. Mari kita tengok apa yang disediakan. Seterusnya. Baik, apa makna haji? Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji. Bila bulan-bulan haji ni? Bulan-bulan haji adalah bermula daripada Syawal, Zulqa'dah dan juga 10 hari pada bulan Zulhijjah. Untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Maksudnya apa? Belum tentu seseorang itu dia sampai ke Mekah, dia dapat haji. Tapi dia kena mohon kepada Allah. Ni kita kena buat. Bila kita baca ni, kita ambil tindakan. Apa tindakan kita? Setiap hari lepas kita semayang, kita doa pada Allah, ya Allah, berikan saya kesihatan, kemampuan, berikan saya rezeki dan peluang untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sebab apa? Sebab ada ibadat yang kita kena buat. Ada syarat-syarat yang kita kena penuhi. Ada ke orang dah sampai ke Mekah masa bulan haji Ustaz tapi tak dapat haji? Ada. Ada 1 tahun ada seorang jemaah tu dia koma. Maka orang yang koma dia bukan ahli ibadah. Bila dia bukan ahli ibadah, maka dia tidak sah ketika mana dia berwukuf. Jadi dia tidak wukuf. Dia koma, tak sedar diri. Lepas habis tempoh wukuf, dia tersedar. Jaga. Akhirnya dapat tak haji? Tak dapat haji. Kenapa? Kerana Allah belum mengizinkan. Jadi, minta sungguh-sungguh pada Allah bagi kesihatan, bagi keafiatan, bagi kekuatan, bagi taufik untuk dapat melaksanakan haji dengan sempurna. Kerana orang-orang yang Allah
berikan padanya dan inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan yang baik kepada dirinya. Allah akan beri taufik dan sebagainya. Baik. Adapun umrah adalah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bila-bila masa. Jadi tak tertakluk pada cuti sekolah dan sebagainya. Bila-bila di waktu dilakukan umrah, maka hukumnya sah. Seterusnya, slide yang ke-6. Okey. Baik. Perkara yang mula-mula kita perlu ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, adalah dalam ibadat haji ada perkara yang dinamakan rukun dan ada yang dinamakan sebagai wajib. Jadi kalau ibadat lain, rukun dan wajib itu perkara yang sama. Namun dalam ibadat haji dan umrah, rukun dan wajib itu dua perkara yang berbeza. Ini kita kena faham baik-baik. Supaya nanti kita jelas. Yang kita tinggalkan, yang kita lakukan, apakah ia rukun ataupun wajib. Kalau rukun, macam mana keadaan? Kalau wajib, macam mana keadaan? Jadi kedua-dua ini perlu kita ambil perhatian. Baik. Apa dia rukun? Rukun ini adalah perkara yang mesti dilakukan. Maksudnya apa? Sekiranya ditinggalkan, maka hukum haji tersebut tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara rukun ini tidak boleh digantikan. Maksudnya apa? Contohnya rukun haji adalah tawaf. Ustaz, saya tak larat tawaf lah. Saya wakil adik saya tawaf. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ia adalah rukun. Yang ketiga, tidak boleh dibayar dam. Ustaz, saya nak bayar dam. Dam apa? Dam tak tawaf ifadah. Boleh ke? Tak boleh. Jadi, ibadat haji adalah padanya itu rukun dan wajib. Rukun itu perkara yang mesti dilakukan, tidak boleh digantikan dan tidak boleh dibayarkan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah. Rukun ada berapa? Ada 6. Dalam haji ada 6. Yang pertama, niat ihram haji. Di mana kita nak niat ihram haji ni? Akan kita lihat. Kalau seseorang itu dia kata, saya nak melaksanakan haji ifrad ataupun qiran, maka nanti di atas kapal terbang, ketika mana dalam perjalanan daripada Jeddah atau daripada Kuala Lumpur, daripada KLIA menuju ke Jeddah, dia akan melewati miqat namanya Qarnul Manazil. Jadi bagi orang yang dia nak niat ibadat hajinya itu haji qiran ataupun ifrad. Ifrad ni apa Ustaz? Qiran ni apa? Tak apa, tulis je dulu. Orang yang dia nak buat qiran ataupun ifrad, maka ketika melewati miqat di atas kapal terbang, dia perlu berniat haji. Dia perlu berniat haji. Ada pun orang yang mengatakan, Ustaz, saya rasa saya nak buat haji tamattu'. Haji tamattu'. Maksudnya apa? Dia melakukan umrah dahulu. Jadi nanti di atas kapal terbang, dia berniat umrah. Kalau qiran, dia niat haji dan umrah sekali. Di atas kapal terbang. Kalau ifrad, niat haji sahaja. Ada pun tamattu', dia berniat umrah. Jadi, jenis-jenis haji itu bukanlah pada niat. Bukannya nanti seseorang dia niat sahaja aku melaksanakan haji tamattu' dan aku berihram dengannya. Bukan macam tu. Tapi jenis haji bergantung macam mana cara dia melaksanakan haji dan umrah. Kalau orang yang dia buat umrah dulu, kemudian baru buat haji dalam bulan-bulan haji, maka nama hajinya itu tamattu'. Kalaulah dia buat haji dulu, lepas selesai haji, baru dia buat umrah, itu namanya ifrad. Kalau ketika di miqat dia niat haji dan umrah sekali, maka itu namanya qiran.
Baik. Jadi rukun haji ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Bila ni kita akan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah masuk waktunya itu pada 9 hari bulan Zulhijjah selepas zuhur. Tu waktunya. Jadi pada peta minda pertama ni kita jelaskan dahulu semua yang berkaitan. Nanti baru kita masuk ke perinciannya. Hari ini supaya kita tengok 2-3 step pun kita dah tahu dah apa kita nak buat. Kita dah tahu dah secara kasar, secara umum berkaitan ibadah haji. Baik. Wukuf di Arafah bila masuk waktunya 9 hari bulan Zulhijjah selepas zuhur. Oh, tapi tadi Ustaz kata kita daripada Mina lepas subuh. Betul, betul. Jadi kita akan sampai nanti ke Arafah sebelum zuhur. Biasanya waktu duha, pukul 9 kita dah sampai. Kebiasaannya sarapan pun nanti kita akan sarapan di Arafah. Jadi nanti kita akan sembahyang duha dulu, kita baca hadis berkaitan hari Arafah, kita bicara tentang kelebihan hari Arafah dan sebagainya. Sebelum kita bermula wukuf. Wukuf itu bermula lepas zuhur, lepas ketika gelincir matahari, dimulakan dengan khutbah, salat, khutbah, kemudian salat. Kita akan buat apa? Salat zuhur dan asar secara jamak tamam. Kita akan laksanakan salat zuhur dan asar secara jamak tamam. 4 rakaat. Dan kemudian kita akan melaksanakan zikir yang disebut sebagai zikir hari Arafah. Ada zikir-zikirnya. Dan biasanya bila kita akan bertolak keluar daripada Arafah selepas maghrib, ke mana kita akan menuju ke Muzdalifah. Itu adalah wajib haji yang tidak lagi kita akan jelaskan. Baik, rukun seterusnya adalah tawaf. Apa dia tawaf ni? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni apa? Tawaf yang disebut sebagai tawaf haji. Nama lainnya adalah tawaf ifadah. Bila kita akan laksanakan tawaf ifadah, masuk waktunya selepas tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah lepas tengah malam, sudah dikira masuknya waktu untuk tawaf ifadah. Cuma bila yang akan kita lakukan, ada 2 keadaan. Nanti di Mekah, nanti kita akan jelaskan lagi. Kenapa? Kerana perkara ini agak detail. Tapi sama ada seseorang tu dia nak tawaf awal, dia akan tawaf pada 10 hari bulan Zulhijjah pagi, ataupun dia akan tawaf selepas 13 Zulhijjah. Itu nanti keadaannya kita akan jelaskan. Yang penting kita kena tahu bila masuk waktu dahulu. Bila masuk waktunya selepas tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi seseorang itu tawaf ifadah dengan menjaga segala syarat-syaratnya. Ada berapa syarat? Ada 8 syarat tawaf. Yang seterusnya adalah sa'i. Namanya sa'i haji. Bila kita lakukan, sama keadaannya selepas tawaf ifadah. Namun bagi orang yang buat haji ifrad, dia boleh melaksanakan sa'i haji selepas tawaf kudum. Selepas tawaf kudum dah boleh dah. Seterusnya rukun yang ke-5 adalah bergunting dan bercukur. Sebab itu, ni kita kena ingat juga, bagi jemaah-jemaah yang buat haji tamattu', yang dia nak buat umrah dulu, masa buat umrah nanti tak perlulah cukur kita punya rambut tu. Sebab apa? Sebab masa di antara umrah yang kita buat dengan niat kita nak buat haji tu pendek. Jadi takut nanti rambut kita tak sempat tumbuh. Jadi biarlah kita bercukur itu semasa kita buat haji wajib kita, supaya berguguran dosa-dosa kita, bahkan pada ibadat yang fardu pahalanya lebih besar. Dan yang seterusnya adalah tertib pada kebanyakan rukun. Inilah yang dinamakan sebagai rukun haji yang tak boleh kita tinggalkan. Tak boleh kita ganti dengan orang.
tak boleh kita bayar dam. Ada rukun umrah itu bermula dengan niat, tawaf, sa'i, bergunting dan tertib pada semua rukun sebagaimana yang biasa kita lakukan semasa menunaikan umrah. Baik, seterusnya. Wajib haji dan umrah. Ini perkara-perkara yang mana perlu kita faham juga. Tadi kita sebut rukun. Sekarang kita sebut pula yang dinamakan sebagai wajib. Jadi tadi rukun kita dah sebut dah apa dia rukun. Sekarang ni kita nak sebut apa dia wajib pula. Wajib ni apa dia? Perkara yang mesti dibuat. Namun kalaulah tidak dibuat ataupun dia langgar, sah tak haji ni? Sah. Kalau rukun tak sah tu. Tapi kalau wajib masih sah. Namun apa yang berlaku? Perlu dibayar dam. Perlu bayar dam. Sekiranya dilakukan dan dengan syarat-syarat. Bukannya semestinya kena terus kena dam. Tapi tengok sengaja ke tidak, ada keadaan berdosanya, ada keadaan tak berdosa, ada keadaan kena dam, ada keadaan tak kena dam. Namun perkara wajib ni kalaulah seseorang dia langgar, maka ibadatnya masih sah. Jadi itu yang kita perlu fahami. Baik. Apa dia yang disebut sebagai wajib ni? Niat yang pertama, niat di miqat. Okey, niat di miqat. Di mana kita nak niat? Bagi orang yang dibuat haji ifrad dan haji qiran. Jadi nanti niatnya di atas kapal terbang, di atas kapal terbang. Oh Ustaz, bukan kita ada niat di Zulhulaifah ke? Betul. Bagi orang yang penerbangan awal masuk Madinah dulu, dia akan niat nanti di Zulhulaifah. Namun kalau orang yang ikut PJH, PJH ni apa, syarikat swasta lah, termasuklah Yaskin. Jadi kita pada kebiasaannya akan menaiki penerbangan akhir, atau maksud penerbangan akhir ni fasa kedua. Maksud fasa kedua ni apa dia? Fasa kedua ni adalah fasa yang masuk ke Mekah terus. Jadi penerbangan kita akan melewati miqat dan kita akan pergi ke Jeddah dan kita akan masuk ke Mekah. Cuma tarikh tu je lah yang belum kita tahu. Tapi kebiasaannya kita punya penerbangan ni penerbangan terus ke Jeddah, penerbangan akhir kita panggil. Walaupun Ustaz kata penerbangan akhir ada je lagi, esok ada lagi, lusa ada lagi. Betul. So penerbangan akhir ni penerbangan fasa yang kedua. Jadi sebab tu kita buat kursus intensif supaya kita tertumpu pada ibadat yang kita nak lakukan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, niat di miqat. Niat di miqat. Bila atas kapal terbang nanti, orang yang dia kata, saya Ustaz nak buat haji ifrad. Saya nak niat haji terus. Jadi nanti bila dia sampai ke miqat di atas kapal terbang, dia perlulah berniat terus haji. Kalaulah dia buat qiran, dia niat haji dan umrah. Dia niat haji dan umrah. Kalaulah dia nak buat tamattu', maka dia niat umrah di atas kapal terbang. Okey? Ini wajib. Maksudnya apa? Kalaulah dia tak niat, dia tertidur, nervous Ustaz, kali pertama naik kapal terbang seumur hidup ni. Kali pertama nak buat haji ni. Jadi nervous daripada awal sampai semalam tak tidur, naik kapal terbang, tidur, lena. Makan pun tak sempat. Bangun-bangun sampai ke Jeddah. Maka apa yang berlaku? Dia kena niat tak? Dia kena niat. Sebab niat tu rukun. Kalau tak niat, tak sahlah haji, tak sahlah umrah ni. Dia wajib juga niat. Namun apa berlaku? Dia telah melanggar wajib haji. Apa dia? Niat di miqat. Dia terlupa ataupun dia sudah melanggar sebab dia tak niat atas kapal terbang tadi. Jadi itu yang dikatakan wajib haji ni, ibadat tu masih sah. Tapi perlu membayar dam. Bila dia langgar miqat, dia kena bayar dam. Baik. Sekarang itu bagi orang yang buat
ifrad dan qiran, niat hajinya di atas kapal terbang. Macam mana dengan orang yang buat tamattu'? Jadi sekarang ni haji dengan hajah, ibu ayah dah kena fikir, dah kena ambil perhatian, dah kena tentukan ibadat haji yang kita nak buat ni apa kategorinya. Jangan tanya ustaz, ustaz buat haji apa? Saya ikut ustaz. Jangan ikut ustaz. Kita yang nak buat ibadat ni, kita yang kena pilih. Jadi kita tengok ibadat haji yang mana yang kita nak buat. Kita nak umrah dulu ke? Kita nak haji terus ke? Cuma kalau nak tanya pandangan, boleh tanya para asatidah kita. Jadi kalau orang yang buat tamattu', dekat mana nanti dia nak miqat? Dia akan miqat nanti di hotel penginapan sebelum bertolak ke Mina pada hari tarbiyah. Jadi sebelum bertolak daripada Mina, daripada hotel pergi ke Mina, ke tarbiyah, ke kemah Mina. Jadi ketika itu sebelum bas bergerak, dia niat haji. Dia niat haji. Baik. Kemudian larangan ihram. Ada perkara-perkara yang menjadi larangan ketika mana seseorang mengerjakan ibadat haji. Ada berapa larangan ni? 13. Nanti akan dibicarakan satu persatu. Sampai bila kita ni beza dengan orang yang buat umrah. Kalau umrah, bila larangan ni selesai? Bila sempurna umrah. Bila dia dah tawaf, dia dah sa'i, dia dah bergunting. Tapi kalau orang yang dia buat ibadat haji, bila dia terbebas daripada semua larangan ni, selepas dia tahallus tsani. Jadi tahallul ni ada dua. Namanya tahallul awal, ada namanya tahallus tsani. Oh, apa pula ustaz? Tahallul awal, tahallus tsani tu. Nanti kita akan terangkan, insya-Allah. Jadi, kita kena tahu dulu dekat poin ni, larangan ihram ini akan berakhir bila kita tahallus tsani. Habis tu tahallul awal tadi, kalau dia dah tahallul awal, dia bebas 10 perkara. 3 perkara lagi tak boleh buat. Tapi bila dia dah tahallus tsani, dia sudah bebas daripada semua larangan-larangan ihram. Baik. Seterusnya bermalam ataupun bermabit di Muzdalifah. Tadi kita dah cerita, lepas maghrib kita pun bertolak ke Muzdalifah. Untuk apa? Untuk melakukan wajib haji. Apa dia wajib haji? Bermalam di Muzdalifah. Apa makna bermalam di Muzdalifah ni? Makna bermalam di Muzdalifah adalah seseorang itu berada selepas tengah malam di Muzdalifah. Walaupun seketika. Itu poin dia. Jadi maksudnya apa? Kalaulah seseorang yang dia datang ataupun dia sampai ke Muzdalifah tu awal. Ustaz, saya ni pukul 8 malam dah sampai dah. 8.30 saya dah boleh keluar ke daripada Muzdalifah? Jawapannya tak boleh. Kenapa? Kerana belum masuk waktu bermalam. Jadi, waktu bermalam ni bila masuknya? Selepas tengah malam. Pukul berapa tengah malam tu? Nanti tabung haji akan keluarkan pukul berapa tengah malam. Kenapa pula kena tabung haji? Sebab badan berautoriti negara kita. Walaupun kita buat haji di sana, nanti tabung haji akan lihat bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu subuh. Dan nanti dibahagi dua. Katalah 12 jam. Katalah 10 jam. Biasanya 10 jam. Jadi, apa yang kira? Kita bahagi 2, 5 jam. Katalah maghrib masuk pukul 7. Jadi 5 jam pukul 12. 12, 1 minit. Orang tu berada di Muzdalifah. Dia keluar pergi ke Mina. Maka hukum mabitnya sah. Sebab apa? Sebab dia berada selepas tengah malam di Muzdalifah. Jadi, walaupun seketika. Baik. Jadi itu mabit di Muzdalifah. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kita nak buat ketika kita berada di Muzdalifah? Menjadi kebiasaannya jemaah ketika berada di Muzdalifah, sunatnya mengutip batu. 7 biji batu. Paling baik kalau nak kita lontar semua, jumlahnya 70.
Tu jumlahnya 70 batu. Dan ketika mana sekarang ni jemaah-jemaah haji dibekalkan dah oleh pihak muasasah dengan sebanyak kurang lebih berapa biji batu? 70 biji batu. Dah dibagi dah seuncang seorang. Seuncang seorang batu untuk melontar nanti di Mina. Baik. Dan menjadi kebiasaannya nanti jemaah-jemaah kita ni kalau berada di Muzdalifah tu kebanyakannya berehat. Rehatlah tidur. Sebab apa? Sebab seharian penuh berwukuf di Arafah. Baik. Kemudian perkara wajib haji lagi adalah melontar Jamratul Kubra pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi bila masuk melontar Jamratul Kubra, Ustaz, bukankah ada 3 jamrah? Betul. 3 jamrah lain itu 11, 12 ula, wusta, kubra kita akan lontar ketika mana kita berada di ula, wusta, kubra. Kita akan lontar pada hari 11, 12 dan 13. Hari 11, 12 dan 13. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi pada 10 hari bulan Zulhijjah, lepas tengah malam, sudah masuk waktu untuk kita melontar Jamratul Kubra. Dah masuk waktu dah. Masuk waktu kita melontar Jamratul Kubra. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan wajib seterusnya adalah kita bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita bermalam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa makna bermalam dekat sini pula? Adakah makna bermalam di sini sama dengan makna bermalam seperti di Muzdalifah? Jawapannya tidak. Kalau di Muzdalifah bermalam itu kita ada walaupun seketika sudah memadai. Tapi bermalam di Mina kita mesti berada lebih dari separuh malam. Maksudnya kalau tadi 5 jam separuh malam. Orang yang ada di Mina 5 jam 1 minit dia sudah dikira bermalam. Tapi kalau tak sempurna bermalamnya itu lebih dari separuh malam, maka pada pandangan yang muktamad bermalamnya itu tidak sah, tak cukup. Jadi berapa hari kita kena bermalam kat Muzdalifah di Mina ni? 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. 3 malam. Dan dekat sini nanti ada namanya nafar awal dan nafar sani. Apa makna nafar awal? Nafar awal ni adalah dia hanya melontar pada 11 dan 12. Dia hanya bermalam pada 11 dan 12. 13 dia tak lontar dan dia tak bermalam. Dia pulang ke Mekah ataupun dia pulang ke tempat penginapannya. Dia keluar daripada Mina sebelum sebelum maghrib malam 13. Maka itu orang yang nafar awal. Nanti kita akan ceritakan. Baik, seterusnya melontar ketiga-tiga jamrah. Bila mana seseorang itu melaksanakan ibadah haji, dia mesti melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Bila masa ni? Semasa berada di Mina. Sama ada dia duduk di kemah ataupun dia ulang alik daripada hotel penginapan dia. Bagi syarikat pelancongan Yaskin, kita memang sediakan pada semua jemaah duduk di hotel di Shisha. Betul-betul depan tempat melontar. Tujuannya apa? Supaya mudah ulang alik, dapat mengelakkan daripada crowded, kesesakan di kemah, beratur tandas yang panjang. Bukan hanya sebab nak lari daripada perkara itu. Tetapi perkara yang lebih besar
adalah untuk menjaga ibadat haji kita daripada rosak. Kita tak nak orang rosak hajinya hanya kerana tandas. Kita tak nak orang rosak hajinya hanya kerana apa? Kerana kemah. Kita tak nak orang rosak hajinya kerana perkara-perkara yang sebenarnya pada asasnya kecil. Tetapi kerana kepayahan yang dilalui, akhirnya ibadat hajinya rosak dengan mulut yang tak dijaga, hati yang bersangka buruk pada orang lain dan sebagainya. Jadi, kita akan melontar pada 11, 12 dan 13 di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga malam. Pada ketiga-tiga malam untuk menyempurnakan wajib haji kita. Jadi, wajib haji ni apa dia? Wajib haji ni perkara yang mesti dilakukan. Kalaulah tidak dilakukan, maka ibadat haji tersebut dihukumi sah tetapi dikenakan bayaran tak. Adapun kalau wajib umrah itu hanya dua. Yang pertama adalah niat di miqat dan yang kedua adalah menjaga larangan-larangan ihram. Baik, seterusnya. Pengertian rukun dan wajib haji. Ini kita dah sentuh tadi dah. Pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji, jika tidak ditunaikan haji seorang tidak sah, tergantung dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Adapun wajib adalah pekerjaan yang mesti dilakukan. Jika tidak mengerjakan salah satu daripada haji tersebut, tetap sah tetapi dikenakan dam. Baik, seterusnya. Ini ibadat yang kita nak lakukan. Yang kita kena lakukan dalam ibadat haji sudah tentulah keterlibatan ketiga-tiga perkara. Aqidah, syariah, haqiqah. Perlu ada tauhidnya, perlu ada fiqahnya, perlu ada tasawufnya. Kesemua ini perlu ada dalam diri orang yang melaksanakan ibadah haji untuk mendapat haji yang mabrur yang Nabi SAW telah sebutkan bahawasanya balasannya adalah syurga jannah. Seterusnya. Pemakaian ihram, talbiyah, tawaf sa'i dan masyair. Ini nanti kita akan lakukan ketika mana dalam kursus intensif kita. Kita masuk sedikit lagi tengok. Cara-cara mengerjakan ibadat haji dan umrah. Baik. Untuk malam ini kita akan cerita 3 jenis ibadat ataupun 3 jenis haji yang akan kita pilih mana satu. Ustaz, saya nak buat dua-dua. Boleh ke? Tak boleh. Kita perlu pilih salah satu daripada 3 perkara-perkara ini. Baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Haji ataupun cara mengerjakan haji itu ada 3. Ni untuk kita yang mungkin kali pertama mendengar, terutama kalau yang baru naik nama ni, mungkin sebelum tak sempat pergi kursus. Jadi sebab itu kita laksanakan kursus haji walaupun secara online, nanti kita akan buat secara praktikal untuk kita dapat gambaran macam mana nak buat haji. Sebab apa? Sebab umrah tu hanya bahagian daripada pelaksanaan ibadah haji. Umrah ni 2 jam selesai. 2 jam setengah naik motor, selesai. Tapi haji ini memakan masa kurang lebih 5 ke 7 hari. 5 ke 7 hari. Jadi, masanya panjang. Kita perlu fahami dengan baik. Okey. Baik, cara-cara mengerjakan haji. Haji ini kalau kita nak buat, ada 3 jenis. Jadi nanti benda yang kita kena bincang dengan pasangan kita kalau kita pergi berpasangan, saya nak buat haji apa? Saya nak buat haji apa? Daripada 3 haji ni, 1 haji tak kena bayar dam. 2 haji kena bayar dam. Namun jangan risau, ada orang ingat dan faham macam ni pula. Ustaz, kalau kena bayar dam tak mabrur lah haji saya. Tidak. Tidak. Tak. Kemabruran itu bergantung bagaimana
seseorang itu menyempurnakan ibadah haji ini dengan sempurna. Dia tidak tergantung kepada jenis haji, tetapi bergantung kepada bagaimana amal itu disempurnakan. Amal itu disempurnakan. Baik. Jadi haji yang tak kena dam namanya haji ifrad. Okey. Haji tamattu' dan haji kiran kena bayar dam. Dam nak bayar dekat mana ustaz? Boleh pilih antara dua. Sama ada kita nak bayar di Tijari ataupun kita nak bayar nanti di Mekah dengan pengurusan syarikat kita. Kalau kata nak ambil berkat Mekah contohnya, nanti sampai Mekah lah baru kita akad dan kita bayar. Nanti yang tu kita bayar secara tunai di sana kepada wakil kita dan mereka akan sempurnakan. Kalau kita pergi di apps Tijari, maka Tijari tabung haji lah yang akan laksanakan. Baik. Jadi haji itu ada 3 jenis. Dan kita kena tentukan mana kita nak buat. Apa bezanya? Okey, kita pergi yang pertama. Haji tamattu'. Kebiasaannya banyak jemaah kita melakukan haji tamattu'. Ni kebanyakan jemaah Malaysia melakukan haji tamattu'. Haji tamattu' ni macam mana? Apabila nanti atas kapal terbang, jemaah ini dia niat umrah dahulu. Sampai nanti ke Mekah, dia sempurnakan tawaf, sa'i, bergunting, dia bebas dari larangan ihram. Okey. Lepas tu Ustaz, nanti pada 7 hari bulan Zulhijjah malam ataupun 8 hari bulan pagi, sebelum bertolak ke Mina untuk hari tarwiyah, jemaah yang buat haji tamattu' akan berniat haji. Jadi, dia berniat haji nanti di bangunan penginapan. Itu untuk haji tamattu'. Ada pun haji ifrad. Nama ni pun ifrad. Ifrad ni satu. Tamattu' ni maksudnya bersedap-sedap. Yalah, sebab apa? Sebab lepas dia buat umrah, dia bebas. Semua benda dia boleh buat. Ada pun orang yang ifrad, dia kekal dalam ihram haji. Dia kekal dalam ihram haji. Maksudnya apa? Dia daripada mula dia di atas kapal terbang, dia niat haji terus. Maksudnya apa? Sepanjang dia berada di Mekah, dia mulakan dengan tawaf qudum dan kemudian sa'i haji. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Setelah itu, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu, dia kekal dalam ihram hajinya. Sampai bila? Sampailah nanti selesai semua ibadat hajinya. Sampai dia tahallus sani. Maksudnya sampai dia melontar jamrah, bercukur bergunting, tawaf sa'i, barulah dia bebas daripada larangan ihram. Dan lepas dia melontar sampai hari 13, barulah dia selesai dalam ibadat haji. Selepas selesai haji, barulah dia buat umrah. Maka itu namanya ifrad. Jadi tamattu' umrah dulu baru haji. Ifrad itu haji dulu baru umrah. Haji dulu baru umrah. Kemudian yang ketiga adalah kiran. Apa dia haji kiran? Kiran ni sekali, kawan, berdua. Kiran ini adalah orang yang dia ketika atas kapal terbang, dia niat haji dan umrah sekali. Jadi perbuatannya satu, dapat dua. Perbuatannya satu, tapi dapat dua. Apa yang dia buat untuk haji dan umrah itu berjalan sekali. Namanya haji kiran. Jadi haji kiran ni nanti kalau kita baca dalam slide kita ada dua keadaan. Pertama, orang yang ketika mana dia di atas kapal terbang terus niat haji dan umrah sekali. Dan yang kedua, orang yang dia niat umrah dahulu. Tapi sebelum dia tawaf, ketika dia dekat hotel, dia kata, alang-alang lah pula. Dia kata, saya niatlah haji sekali. Jadi dia pun niat haji sekali. Jadi ketika dekat hotel, sebelum dia tawaf, dia niat haji. Maka ketika itu juga jadi hajinya haji kiran. Tu ada dalam slide kita tu. Ada dalam slide kita. Baik. Saya rasa jelas
setakat itu. Jadi sekarang apa yang kita kena lakukan, jemaah-jemaah haji, tuan-tuan perempuan, dah kena tengok, dah kena fikir apa jenis haji yang tuan-tuan nak lakukan. Supaya apa? Supaya nanti bila kita belajar, kita dah tahu dah macam mana flow perjalanan haji yang kita nak buat. Sekarang bukan masa nak belajar tiga-tiga jenis haji dah. Kalau nak belajar tiga-tiga tu masa kursus asas. Ada 13 minggu. Tapi bila kursus intensif, kita dah kena stick dah. Kita dah kena tahu dah. Apa jenis-jenis haji yang kita nak lakukan. Baik, seterusnya. Haji tamatuk. Kita tengok contoh niat-niatnya. Jadi, kalau haji tamatuk, nanti atas kapal terbang dia pun niat. Sahaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian, bila mana 8 Zulhijjah ataupun 7 malam, dia pun niat sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tak ada tamatuk pun. Tak ada tulis pun tamatuk dekat niat tu. Tak ada. Dia adalah jenis nama bagi jenis haji. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi seterusnya apa tu? Seterusnya satu ingatan. Ni kita boleh tulis kalau kita ada buku kursus asas haji ke dekat tangan kita, ada kertas ke. Ketika buat haji, tabung haji tidak anjurkan jemaah untuk niat bersyarat. Tak perlu niat bersyarat. Pada umrah maupun pada haji. Tak perlu niat bersyarat. Sebab apa? Sebab tempohnya panjang. Tempoh keberadaan kita di Mekah dan Madinah tu panjang. Jadi tak perlu kepada niat bersyarat. Niat macam biasa sahaja. Niat macam biasa. Okey, seterusnya. Haji ifrad. Macam mana niatnya? Ketika atas kapal terbang dia niat haji. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia selesai haji. Contohnya kalau dia datang 2 Zulhijjah. Habisnya bila 13 Zulhijjah haji. Maka 10 hari lah dia dalam ihram. Tapi ada ke orang macam tu? Ada. Ramai je orang yang buat ifrad. Jadi jangan pula kita rasa kang aku seorang-seorang pula. Jangan risau. Jemaah yang nak buat ifrad ni ramai juga. Yang buat kiran pun ada juga. Yang buat tamattu' lagi ramai. Jadi dah selesai haji barulah dilakukan umrah. Maka hajinya dinamakan sebagai ifrad. Seterusnya. Yang ketiga, haji qiran. Cara pertama apa dia? Orang yang dia melaksanakan dalam niatnya haji dan umrah bersama-sama. Contoh, sahaja aku berniat haji dan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka hasil kedua-duanya. Kemudian, haji qiran yang kedua ni yang kita sebut tadi. Asalnya dia nak buat umrah. Tapi lepas tu dia kata, alang-alang je tak apalah. Ada 2-3 hari lagi nak wukuf ni. Niat je lah haji. Tunggu je lah pun. Tak ada masalah apa pun. Contoh dia kata. Jadi, niat umrah sebelum dia tawaf, dia niat haji pula. Jadi, dia niat atas kapal terbang satu. Dekat hotel satu. Maka jadilah hajinya itu haji qiran. Jadi hajinya itu haji qiran. Baik, seterusnya. Cara melaksanakan haji tamattu' apabila berniat melalui mana-mana miqat. Mengikut kesesuaian kaedah masuk ke Mekah dan sunat dilafazkan. Jeddah atau Malaysia di Qarnul Manazil. Jadi, ni biasanya tempat yang kita akan niat adalah di Qarnul Manazil. Apa kita niat? Kita niat umrah. Selepas kita niat, maka perbanyakkan talbiyah. Jangan cakap benda tak elok. Jangan gaduh dengan orang. Jangan buat benda tak elok. Banyakkan ingat Allah, zikir, salawat. Maafkan semua orang dan sebagainya. Yang seterusnya, elak dari berbual kosong dan lara. Apalagi yang haram. Lara pun dijauhkan.
Apa lagi yang haram. Baik, seterusnya. Ini tata cara haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu. Nanti 8 hari bulan Zulhijjah barulah kita berniat haji. Seterusnya. Amalan-amalan sunat ketika mana sebelum berniat ihram haji. Jadi, semua amalan-amalan sunat yang kita lakukan ketika umrah disunatkan untuk kita lakukan ketika kita menunaikan haji. Disunatkan ketika mana kita nanti nak niat haji pada 8 hari bulan Zulhijjah ataupun 7 hari bulan malam, kita buat semua sunat-sunat ihram. Dan kita niat untuk melaksanakan sunat-sunat ihram. Potong kuku, merapikan misai, menanggalkan bulu ketiak, mandi sunat ihram. Semua ni kita buat dekat mana? Kalau orang tamattu' ni akan buat di hotel penginapan kita di Shisha. Kita buat kat situ. Kain ihram berwarna putih dan ini dianjurkan. Ni kalau kita nanti nak pergi haji ni, walaupun kita dah pergi umrah, dah ada kain ihram, dianjurkan kalaulah haji kita ni haji fardu kali pertama, maka kita pakai kain ihram yang baru. Beli sesuatu untuk khusus ibadah dapat pahala. Kemudian amalan sunat semasa niat ihram menghadap ke arah kiblat dan berada dalam keadaan wuduk, dan amalan sunat selepas berniat ihram bertalbiyah dan elakkan daripada berbual kosong dan lagha. Baik, seterusnya. Ni pakaian lelaki. 2 helai kain lepas yang tidak bercantum. Sehelai dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang disunatkan berwarna putih. Yang penting apa? Tidak bercantum tengahnya. Jadi masa haji ni, kalau orang buat ifrat, jadi dia lama dalam ihram. Kalau nak pakai putih je, sampai jadi warna kuning lah kain ihram dia tu. Jadi boleh ke nak pakai kain plekat, Ustaz? Jawapannya boleh. Tetapi perlu digunting bahagian tengah. Ataupun tak payah jahit terus kalau kata kain tu baru. Sebab apa? Kalau kita pakai macam kain basah, maka boleh kerana dia tidak bercantum. Ada pun pakaian ihram untuk wanita hendaklah menutup semua anggota tubuh dan juga 2 pergelangan tangan. Tiada pakaian khusus seperti jemaah lelaki juga disunatkan berwarna putih. Baik, seterusnya. Ihram lelaki. Jadi, macam mana pemakaian kita ketika mana kita dekat Movenpick, dalam bas, berpakaian ihram seperti biasa tetapi tidak membuka bahu kanan. Ada pun yang disebut ni ihram secara itibak, nampak bahu kanan. Bila kita nak gunakan ataupun bila kita nak pakai macam ni? Yang pertama, ketika mana kita tawaf yang diiringi sa'i. Yang kedua, disebutkan apa? Tak sunat itibak di lokasi lain. Contohnya apa? Kat Movenpick. Begitu juga ketika solat. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan hukumnya makruh. Seterusnya, slipper yang dipakai. Ni bila kita nak pergi haji ni, slipper pun nak cari baru, kain ihram pun cari baru. Jadi beli slipper yang sesuai dipakai untuk ketika mana buat haji. Apa dia? Konsep slippernya terbuka bahagian depan sekurang-kurangnya 3 jari. Dan terbuka bahagian tumit belakang. Jadi itu contoh-contoh slipper yang dibenarkan. Jadi Crocs tak boleh pakai, kasut tak boleh pakai. Bila yang kata tak boleh pakai ni? Ketika mana kita dalam ihram. Ada larangan tu. Ada pun kalau kita masa biasa, kita nak pakai kasut, pakailah. Tak ada masalah. Sebab kita tidak di dalam ihram. Baik, seterusnya. Tu, slipper atau sandal untuk jemaah haji semasa dalam ihram. Nampak tumit dan sekurang-kurangnya 3 jari. Ini keputusan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan kali ke-39. Seterusnya, elak daripada bersolek. Ni pakaian perempuan pula. Elak daripada bersolek,
tanpa keperluan. Tak perlu kita. Sebab apa? Sebab yang kita nak pandangan Allah. Pastikan aurat dijaga. Pakai stoking yang tebal dan panjang supaya tak nampak aurat. Elakkan memakai kacamata besar sehingga menutup muka. Ini terutama kalau kita pakai kacamata hitam. Sebaiknya tak dipakai. Tapi kalau kata Ustaz, saya silau sangat, Ustaz, panas. Jadi pakai tapi jangan sampai menutupi ke pipi. Tutup bahagian mata sahaja. Pakai telekung dan pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk tubuh, badan dan juga aurat. Seterusnya, haji tamattu'. Okey, kita tengok sedikit yang terakhir berkaitan dengan haji tamattu'. Apa disebutkan? Setelah sempurna ibadat umrah dilaksanakan. Okey, jadi kalau orang yang dia buat tamattu', dia dah buat umrah dulu. Lepas tu rehat. Macam kita sebut sebelum ni, kalau kita punya perjalanan kebiasaannya pada 1 Zulhijjah ataupun 2 Zulhijjah contohnya. Jadi 1 atau 2 Zulhijjah tu kita ambil 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah tu sehari dah habis kat Movenpick dah. Haji dengan hajah akan datang awal 6 jam. Kemudian tunggu lagi 4 jam. Kemudian naik dalam kapal terbang 8 jam. Kemudian nak lepas proses-proses haji. Jadi proses-proses haji ni bukan macam umrah. Keluar je selesai. Tak, dia kena beratur dulu. Kena bagi pasport dulu. Pihak muasasah datang dulu. Naik bas. Dah buat laporan. Barulah kita teruskan perjalanan ke Mekah. Lepas tu kadang-kadang ada tempat-tempat yang kita kena berhenti. Kemudian barulah kita sampai ke sampai ke Mekah. Jadi kita boleh sebutkan biasanya 2 hari bulan tu sehari tu perjalanan. 3 hari bulan Zulhijjah barulah kita bawa jemaah. Sebab apa? Sebab biasanya waktu kita sampai tu dah lewat malam ataupun awal pagi. Tapi yang penting apa? Keadaan masa tu penat lagi. Jadi biasanya kita akan suruh jemaah rehat dulu. Sebab apa? Sebab ni bukan umrah. Rehat sejam, lepas tu boleh pergi buat dah. Zulhijjah ni orang dah mula penuh. Jadi kita perlu rehat, kita perlu makan. Sebab apa? Sebab kita nak wukuf 9 hari bulan Zulhijjah. Ni kita kena ingatkan banyak kali pada jemaah kita. Ada orang kata, Ustaz saya nak all out daripada sampai lagi. Bukan kita tak bagi. Tapi sebab nak jaga kesihatan. Haji dan hajah nak jaga kesihatan, nak buat haji ni. Bukannya boleh buat tiap-tiap tahun. Seumur hidup sekali. Biar betul-betul sihat. Biar betul-betul ada kekuatan nak wukuf di Arafah. Dapat tadah tangan sungguh-sungguh. Air mata mengalir. Berdiri berlantaikan tanah. Berbumbungkan langit. Jadi waktu kita berada sebelum kita berwukuf, jaga kesihatan kita, kurangkan aktiviti luar, banyakkan aktiviti dalaman. Sebab tu kita buat pengajian, kita ada qiyamul lail, kita ada bacaan zikir supaya teratur dan rohani kita makin kuat. Dan bila kita nak pergi haji nanti, dalam keadaan kita benar-benar bersedia. Jadi 3 hari bulan kita buat umrah bagi orang yang tamattu'. Bagi yang qiran dan ifrad akan tawaf kudum dan sa'i haji. Selesai ibadat umrah, kita akan balik ke hotel kita di Shisha. Biasanya waktu tu lah kita rehat 3 hari bulan tu. 4 hari bulan tu petang kita ada postmortem. 5 hari bulan kita akan ada pengajian kuliah dan pertama. Kemudian kita akan ada sembahyang berjemaah. 6 hari bulan kita ulang kaji haji dan juga taklimat akhir. 7 hari bulan sebelah malam kita dah bertolak ke Mina. Jadi tengok masa ni sangat singkat. Ada orang rasa lama, tak, sebenarnya sangat singkat. Sebab itu kita minta jaga betul-betul kesihatan masa sebelum buat haji. Walaupun kita tengok orang lain mungkin berebut-rebut, maka kita sabar. Saya selalu sebut kalau mungkin yang jumpa saya di karnival haji, yang jumpa saya secara private, saya kata nanti dah selesai haji dengan hajah pergi masjid, tak nak balik pun saya tak kisah. Bahasanya macam tu.
Maksudnya tak nak balik itu bukan sebab sesat. Bukan sebab sesat kita kena cari. Tapi saya tak nak balik Ustaz. Saya nak duduk sini ketika sampai malam. Silakan. Tapi sebelum haji, tanggungjawab kami untuk jaga supaya haji dan hajah dapat laksanakan haji dengan sempurna. Kita pernah ada jemaah yang ketika mana sampai hari waktu haji, kenapa? Kena drip air. Dekat Arafah drip air. Baring je. Doa tak dapat, zikir tak dapat. Zikir hari Arafah ni bukan sikit-sikit. Fatihah 100 kali, solawat 100 kali. Kalau tak ada kekuatan, tak akan boleh buat lah. Jadi sebab tu nak simpan betul-betul tenaga sebelum haji ni baik. Jadi tengok kalau 2 hari bulan kita bertolak, 3, 4, 5, 6, 7 dah bergerak. Ada 4 hari sahaja untuk kita siapkan betul-betul persiapan sebelum buat haji. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita tak duduk sekali. Haji dengan hajah pun sibuk lagi kerja. Maka kita ada 4 hari ataupun 5 hari untuk benar-benar siapkan diri kita untuk buat haji. Dengan kita susun zikir kita susun amalan kita, wirid kita, bersihkan hati kita, tadah tangan pada Allah dengan qiyamul lail yang kita nak buat. Tu semua benda-benda yang kita nak buat sebelum kita menunaikan ibadah haji pada 8 hari bulan Zulhijjah. Jadi pada 8 hari bulan Zulhijjah yang disebutkan apa? Setelah sempurna ibadat haji umrah, ibadat umrah dilaksanakan tunggu 8 hari bulan Zulhijjah. Jadi nanti 8 hari bulan Zulhijjah barulah kita berniat. Baik, kita tengok sikit lagi, ada lagi 5 minit. Selepas sempurna ibadat umrah, seterusnya menunggu tarikh 8 Zulhijjah untuk berniat haji pula sebelum berangkat ke Arafah untuk menyempurnakan ibadat. Jadi masa ni nanti semua jemaah haji akan dibekalkan dengan kitab-kitab yang akan kita gunakan sepanjang di Mekah Madinah. Setakat ini yang kita pasti kita akan gunakan 3 buah kitab. Sepanjang di musim haji kita ada sebuah kitab, kitab di Mekah kita ada sebuah lagi tambahan, kitab di Madinah kita ada sebuah lagi tambahan. Jadi itu kitab-kitab yang akan menjadi silibus sepanjang kita berada di Mekah dan juga Madinah. Kemudian disebutkan dalam tempoh menunggu 8 Zulhijjah, jemaah haji boleh melakukan umrah kali kedua, ketiga, keempat. Ni kalau kita datang awal. Kalau kita datang sebelum 1 Zulhijjah contohnya, kita akan ada umrah kali kedua. Sebab apa? Waktu ni masih lagi jauh dengan kita nak buat haji. Juga orang pun belum lagi terlalu ramai seperti ramainya orang di Mekah pada 1, 2, 3, 4, 5 Zulhijjah. Kemudian selain itu banyakkan amalan ibadat seperti tawaf sunat, zikir, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Haji tamattu' dikenakan dam dengan syarat-syaratnya. Seterusnya, pada 8 Zulhijjah jemaah akan berangkat ke Arafah. Ni yang kita kata berbeza ni. Kalau kita pergi kursus haji di tabung haji, macam ni lah perjalanannya. Tapi kita akan pergi ke Mina. Nanti kita akan dapat gambarannya dalam kursus intensif. Lakukan semula amalan-amalan sunat sebelum niat ihram di bangunan penginapan di Mekah. Seperti mandi sunat ihram, kemaskan diri, solat sunat ihram dan sebagainya. Ketujuh, mesti berniat haji pada 8 Zulhijjah ataupun pada 7 malam, sama ada di bangunan penginapan atau dalam bas sebelum bertolak ke Arafah. Ini kalau tabung haji, kalau kita ke Mina. Jadi Ustaz, saya ni dengan yang buat ifrad dengan kiran ni macam mana? Nak kena niat juga ke? Tak perlu. Kerana niat di atas kapal terbang itu masih ada. Kita belum keluar daripada ihram lagi. Baik, seterusnya. Ni tata cara penerbangan atau perjalanan ibadat haji. Kita boleh tengok niat ihram, niat di miqat, larangan ihram, kemudian kita wukuf, kita mabit, kita melontar jamratul kubra, bercukur, berkunting, kemudian kita mabit di Mina pada 11, 12 dan 13, kita melontar jamrah pada ketiga-tiga hari tersebut. Seterusnya kita tawaf dan sa'i haji
dan kita melakukan kesemuanya itu dengan tertib pada kebanyakan rukunnya dan bukan pada semua rukun. Seterusnya, rukun haji yang pertama, niat ihram haji. Jadi kita akan sambung lagi insya-Allah nanti pada kelas kita yang kedua. Kita akan ada satu lagi kelas untuk kita sempurnakan kita punya kursus secara maya, kursus intensif secara maya. InsyaAllah. Baik, saya serahkan majlis kepada pengurusi.